Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Uh, apa khabar awak hari ni? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah saya sihat. Okay. Um, terima kasih atas hadir awak untuk pada sesi kaunseling pada hari ini. Okey. Okay. Bagaimana kedudukan awak sekarang? Adakah awak selesa ke? Kalau tak Saya selesa dalam boleh. keadaan yang selesa. Okay. Boleh saya tahu nama awak? Nama saya Azizi bin Adani. Okay. Panggilan apa yang awak rasa sesuai ataupun selesa untuk saya panggil awak? Boleh panggil saya Azizi ataupun Zizi ya. Okay. Okay, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, biar saya perkenalkan diri saya. Saya Okey. Nurfatin Nazla binti Hamzah. Sebagai konselor awak dalam sesi pada kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana awak sudi datang berjumpa dengan saya pada kali ini. Okay. Okey. Okay, sebelum ni Azizi pernah tak mengikuti mana-mana sesi kaunseling? Untuk sebelum ni saya tidak pernah lagi join mana-mana sesi kaunseling. Sesi kaunseling lah. Tak pernah lagi. Tak pernah. Okay. Okay. Baik. Dekat sini saya akan terangkan sedikit lah tentang perjalanan sesi kaunseling pada kali ini. Okey. Sesi kaunseling ini dia akan berlangsung selama 45 minit sehingga 1 jam. Tetapi jika kita tidak dapat capai apa yang kita ingin capai pada hari ini, awak jangan risau kerana kita boleh buat sesi lanjutan, sesi seterusnya lah. Okay? Okey. Okay, seterusnya sebelum saya meneruskan lebih lanjut, saya akan menerangkan apa itu kaunseling. Okay, kaunseling ialah satu proses dan juga aktiviti pertolongan yang dilakukan oleh kaunselor untuk menggunakan pengetahuan dan teknik psikologi untuk tujuan menolong individu berubah daripada keadaan yang sekarang yang ada masalah kepada sesuatu keadaan yang lebih baik lah, lebih apa yang kita capai, apa yang kita Okey, ingin okey. capai. Okay, seterusnya peranan saya adalah mendengar segala apa yang awak ingin ceritakan kepada saya, dan peranan awak sebagai klien adalah menceritakan segala apa yang awak ingin ceritakan kepada saya. Okey. Okey. Saya juga berharap apa yang awak ceritakan kepada saya adalah benar supaya matlamat sesi kaunseling pada hari ini berjayalah kita capai. Okey. Okey, baiklah. Dalam etika kerahsiaan, maafkan saya, dalam etika kerahsiaan, awak tak perlu risaulah bahawa apa yang awak sampaikan kepada saya tidak akan memberitahu orang lain kerana apa yang awak ceritakan kepada saya akan menjadi rahsia antara saya dan awak sahaja. Jadi, Okey, baiklah. Azizi jangan risau bahawa apa yang awak ceritakan kepada saya akan diketahui umum jika ia boleh memudaratkan diri awak ataupun orang lain atas perintah mahkamah. Okey. Okey. Dan matlamat kaunseling, matlamat sesi kita pada hari ini adalah mencari jalan penyelesaian terhadap masalah apa yang awak hadapi dan segala tindakan atau keputusan yang diambil adalah ditentukan oleh awak sendirilah, dan awak perlu bertanggungjawab pada keputusan itu, dan saya di sini hanyalah sebagai pembimbing sahaja. Okey? Okey, baiklah. Okey. Orang sesi kaunseling, awak nak ceritakan tentang akademik, percintaan dan kerjaya. Adakah awak nak ceritakan tentang isu itu? Ataupun ada isu lain yang awak nak kongsikan kepada saya?
Ya, saya akan mula daripada isu yang tadi tu lah, 3 isu tu. Tadi saya akan mula dengan isu masalah akademik dulu lah. Yang mana yang paling utama lah. Okay, saya mulakan dulu . Okey, sila. Okay. Masalah dengan tentang akademik ni. Memandangkan dengan masalah sekarang, dengan 2020 ni, terjadinya isu virus COVID-19 yang mana kita semua tak boleh keluar. Dan virus ni makin merebak dan makin berleluasa. Yang mana sampai dah keluarnya perintah berkurung di rumah, sampai sekolah-sekolah ditutup, dan terkesannya kepada peniaga semua, peniaga pelajar akan belajar dengan secara online. Itulah macam saya, macam student kuis SEM 6, SEM akhir, dalam kos Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Nak beritahunya terkesan jugalah yang di mana apabila kita ni belajar online, kita akan payah untuk catch up subjek tu. Di mana kita nak tanya tu kira susah lah sikit kan sebab tak face to face. Lagi satu, yang mana kalau macam di quiz, bila ada macam saya subjek Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran ni memerlukan macam mana suasana yang macam mana orang cakap bukan sunyi, dia suasana yang tenang. Okey, kalau di rumah ni boleh juga, tapi dia macam susah sikit kan sebab kita dah di rumah, kita bergaul dengan keluarga. Lepas tu nak cari space yang untuk kita tu macam saya sikit, tapi boleh je sebenarnya. Cuma agak sedikit susah lah kat situ. Seterusnya, saya ni jenis yang macam lambat sikit untuk catch up benda tu. Jadi saya akan saya akan tanya kawan. Jadi apabila nak tanya kawan, bila masalah line tu slow, tu akan jadi masalah tu. Satu lagi masalah line. Dekat rumah ni, belajar online, line yang paling penting. Satu, kalau line kita sangkut, dah kita tak dengar apa yang lecturer tu cakap, apa yang lecturer tu bagi tugasan. Dah kita macam terpinga-pinga kan, jadi macam tertinggal situ. Saya pun bukan jenis yang macam pandai sangat, tapi kira okey lah dalam akademik. Cuma apa yang tak faham, saya akan tanya kawan saya lah. Lagi masalah dalam belajar online ni, antaranya bila contoh macam lecturer bagi tugasan tu kan, sekarang semua dah online, mereka semua dah online, dia agak macam payah sikit lah sebab benda tu nak kena download sini kan. Data pun tak banyak, data internet tak banyak, jadi itu akan makan satu, kalau line tak kuat makan masa, lepas tu nanti makan duit sebab data habis. Macam tu lah masalah pelajar yang lain antaranya. Okay, apa yang inisiatif yang awak cuba buat, cuba menangani masalah internet tu? Antaranya lecturer di quiz ada juga bagi lecturer di quiz ada bagi solusi masalah internet ni kan. Antaranya dia orang akan suruh masuk dekat quiz balik sebab di sana ada wifi telah disediakan, ataupun menggunakan internet free yang telah kerajaan sediakan 1 gig sehari. Itu sajalah. Tapi antara kelemahannya 1 gig sehari tu, contoh kelas tu 2 jam dan makan data contoh dalam 500 MB. Itu akan sangat terkesan lah bila satu hari tu kalau ada kelas penuh. Jadi data tak cukup lah. Solusinya kalau siapa yang macam lain dekat rumah kurang sikit, pergilah dekat kuis duduk asrama. Jadi awak dalam belajar ni awak ada pergi balik kuis ke?
dalam belajar ni kadang-kadang ada tapi bukan untuk duduk sana tapi untuk bertanya kepada lecturer dan mencari kitab-kitab, mencari buku-buku yang digunakan dalam assignment lah. Sebab ada yang buku-buku yang tak dimasukkan dalam file untuk kita download. Lecturer tu akan suruh kita pergi ke kuis untuk cari. Memang tak ada masalah-masalah juga. Kalau untuk yang saya, macam saya dekat tak apa. Kalau macam orang lain yang jauh, Kelantan, Terengganu untuk berpatah balik ke kuis tu agak susah lah. Agak susah. Kesian dengan dia orang lah. Sebab tambang mahal. Saya tak apa, saya dekat je. Jadi awak ulang alik lah kalau hari-hari, kalau lecturer suruh dia minta awak Dia dekat sana, awak pergilah. macam yang untuk assignment tu, dia tak adalah hari-hari. Dia macam seminggu sekali ke, seminggu sekali. Untuk maknanya, tapi sekali kita pergi tu, kita terus siapkan apa yang patut. Siapkan apa yang patut tu. Okay, itu je antaranya. Ada lain cerita mengenai lain tentang masalah awak dekat rumah, tak ada gangguan ke? Oh, masalah gangguan di rumah ada juga. Antaranya kadang-kadang masalah student yang belajar online ni, bila dia contoh tengah kelas, tengah ni, kadang ada ibu bapa suruh pergi kedai. Sebab kita di rumah, jadi tak ada siapa yang di rumah. Antara masalahnya itulah. Kadang bukan kita nak kurang ajar, bukan. Tapi kita cakap lah elok-elok, kita tengah ada kelas. Macam tu lah. Janganlah menjerit-jerit lah. Macam tu lah. Cakap elok kita ada kelas. Antaranya. Okay. Selama beberapa minit yang awak ceritakan kepada saya, awak tengah menceritakan mengenai awak stres belajar kan, musim-musim COVID ni, tambah-tambah lagi mengenai internet, tak boleh jumpa lecturer sebab susah lah nak face to face dengan lecturer pun tak dapat kan. So apa ya, kiranya awak untuk yang SEM 6 yang baru masuk SEM kan, Okay. awak nak duduk kuis ataupun rumah? Sebab awak kata tadi kalau duduk kat rumah awak banyak gangguan lah apa semua tu kan. So awak decide macam mana? Untuk macam sebelum ni, SEM 5, memang dia dibuka. Kuis dibuka untuk kemasukan pelajar yang mengalami gangguan internet semualah. Tak ada masalah tu. Tapi untuk SEM 6 ni, KPT belum membuka lagi untuk masuk ke kolej-kolej. Jadi saya belum lagi lah masuk lagi. Okay. Jadi macam mana awak menguruskan masa belajar awak dengan situasi yang awak hadapi sekarang ni? Cara saya menguruskan belajar saya dengan saya membuat jadual saya sendiri lah. Antaranya menggunakan apps di telefon saya sendiri yang mana untuk menguruskan saya punya seharian lah belajar. Masalah apa tadi? Apa dia? Masalah apa? Masalah awak lah. Untuk menguruskan masa ke apa ke. Adakah ada dalam masalah awak ni ada ke sampingan lain ke, maksud saya macam ada gangguan lain ke dalam belajar? Oh, ya, ada juga gangguan. Kadang kita biasa orang muda kan, biasalah ada kadang bercinta. Dalam kolej ni kan, biasalah ada bercinta. Yang mana lelaki suka perempuan tu biasalah, kebiasaan fitrah. Lelaki suka perempuan. Yang mana bila kita ni dah bercinta mesti akan ada perasaan suka dan confess kan, macam tu lah. Bila confess, yelah,
dia mula kita akan chat, kita akan call. Kadang-kadang bila dah lama, bila kita busy, itu akan mengganggu sikit lah dalam pelajaran. Mana kadang kita busy, tiba-tiba dia call, dia text kan. Jadi saya tak tahu macam mana cara nak mengatasi tu. Jadi saya cuba kadang kalau saya tengah busy, saya akan silentkan lah phone. Saya akan silentkan phone lah. Tak nak bagi siapa kacau. Sebab untuk fokus kan, untuk fokus belajar dulu. Lepas tu antara masalah lain Itu je lah. Okay. Saya nak tanya, adakah girlfriend tadi, girlfriend awak faham tak waktu awak? Maksudnya awak ada tak cakap, maksudnya macam time busy, jangan kacau. Ada tak awak bagi tahu dia? Mula-mula saya tak bagi tahu lah. Tu yang jadi macam dia selalu call, dia selalu text. Jadi payah sikit lah. Jadi saya bincang lah dengan dia, bincang. Cakap waktu ni saya ada belajar, waktu ni saya ada kelas, waktu ni ada study group. Jadi dia faham lah. Dah lama tu baru dia faham. Lepas tu girlfriend awak ni boleh tak dia maksudnya mengacau tak waktu belajar awak? Maksud saya betul lah. Masa mula-mula tu adalah. Biasalah kata baru nak kenal hati budi, biasalah kita akan chat, kita akan call. Itu akan kadang mengganggu lah masa kan. Mula-mula memang rasa okey, tapi bila kita ada busy, kita banyak kerja kan, kacau. Itu yang bila ada macam tu, saya akan silent ataupun vibrate. Kalau apa-apa saya vibrate lah, sebab kadang ada mesej yang penting kan. Tak tahu kalau ada orang call ke. Okay, selama berapa minit ni awak menceritakan kepada saya mengenai gangguan lah, percintaan dalam pelajaran. Maksudnya bercinta dalam pelajaran. Lepas tu yang mana girlfriend awak mengganggu waktu study awak. Dia mulanya dia tak faham masa awak. Tapi bila lama-lama awak bagi tahu dia, okey awak faham. Maksudnya dia faham waktu awak. Okey, dalam okeylah antara girlfriend ataupun sesiapa, adakah family atau kawan awak ni membuatkan reputasi belajar awak merosot ke? Dalam reputasi belajar ni banyak gangguan daripada kadang kawan pun ada juga. Kalau macam kekasih pun ada juga. Lebih kepada tu lah. Kadang kawan ni, sebab tu kita kena pandai pilih kawan kan. Sebab takut dia ajak kepada benda yang bukan. Kadang dia pandai, dia cepat catch up. Kadang dia ajak kita lepak. Kita ni yang jenis macam lambat catch up, akan tepi kempinga. Daripada hasutan dia ajak lepak macam tu sampai lupa nak study. Tu gangguan daripada kawan lah. Daripada kasih, rasa daripada segi call je lah kot. Call dan text, video call. Yalah, kadang orang perempuan ni kita tahulah kan, macam dia nakkan perhatian lah. Sebab kita sendiri yang orang kata, kita sendiri yang suka dia kan. Jadi kita kenalah bagi perhatian kat dia. Betul. Okay. Awak tak cari alternatif lain ke untuk maksudnya macam okey, kalau kawan awak ajak pergi lepak,
okey assignment ni dah siap ke awak tak siap lagi ke, mungkin lambat sikit ke? Awak tak cari alternatif lain untuk kata tidak untuk lepak macam tu? Kadang tengok keadaan. Kadang kalau assignment saya macam nak siap macam tu, saya pergilah. Kalau macam baru sikit baru nak buat, kadang saya katalah tak ikutlah sebab benda nak dah kena hantar kan. Ikut due date dah nak dekat. Jadi tak boleh lah. Okey, baiklah Azizi. Ada lagi ke isu yang anda ingin kongsikan dengan saya? Masalah pelajaran ada lagi. Masalah mungkin dalam sem 6 ni saya ada satu subjek yang agak susah untuk orang kata belajar online. Kerana subjek ni melibatkan, kalau sebelum pandemik COVID-19 ni, satu subjek ni namanya subjek LBI, yang mana subjek di luar kawasan, yang mana kita kena buat program luar kan. Tapi bila terjadinya pandemik COVID-19 ni, LBI tu program yang kena buat program ni kita kena buat secara online, iaitu norma baru kan. Kita sebenarnya tak pernah tahu pun, memang tak pernah buat lah online. Jadi masalahnya pada subjek ni ialah susah untuk, macam mana orang kata, untuk melaksanakan sebuah program lah. Bila online, dia akan melibatkan internet tau. Takut line tak kuat ke apa ke kan. Lepas tu satu lagi, kita nak cari panel jemputan tu. Macam saya kena buat forum untuk sem 6 ni, forum online. Jadi saya kena menjemput, tugas saya kena menjemput panel jemputan lah untuk program online tu. Jadi dia nak jemput macam tu, dia macam mana, akan macam mana melibatkan, Susahlah awak nak cari panel-panel macam tu. Sebab takut dia orang pun ada program dia orang sendiri. Lagi satu, macam kira susah. Lepas tu kira nak melaksanakan program ni, saya mula-mula dengan tim cadang untuk buat offline, kira turun di lapangan. Tetapi bila lecturer kata tak boleh turun lapangan, yang boleh turun hanya 10 orang sahaja. Jadi itu agak terkesan jugalah. Jadi kami cadang untuk buat secara online lah, secara atas talian, dengan memanggil panel-panel yang saya jemput lah. Lepas tu untuk buat program tu kita mesti perlukan dana, betul tak? Jadi bila perlukan dana, apabila pandemik COVID-19 ni, COVID-19, ramai yang perlukan duit. Jadi dekat situ agak susah untuk mencari pemberi dana ni, kerana dia orang pun ada yang memerlukan duit. Jadi untuk perlukan duit untuk kelangsungan hidup dia orang sendiri kan. Kat situ kita dah susah sikit lah. Jadi kat sini antara ikhtiar kami ialah dengan kami kumpulkan yuran komitmen kami sendiri lah, seorang berapa. Tapi itu pun takut ada keluarga yang terkesan, takut diorang pun tak ada duit kan. Itulah susahnya. Jadi tak ada alternatif lain yang boleh minta bantuan dekat siapa-siapa ke? Buat kertas kerja ataupun minta dekat syarikat-syarikat yang tertentu ke? Tak ada buat alternatif macam tu? Kami belum buat lagi macam tu sebab kami dah kumpulkan yuran komitmen dan insya-Allah lah boleh backup. Lepas tu adalah satu ahli keluarga ni,
dia kata dia akan bagi dana dalam 200 300 macam tu lah. Untuk backup kita punya yuran komitmen tadi. Untuk perbelanjaan program. Adakah awak dapat sokongan daripada keluarga awak? Untuk program ni, ya, saya dapat sokongan daripada keluarga. Sebab yang mana ini memang program orang kata subjek last untuk sem 6 ni. Yang mana subjek kalau kita tak buat, kita tak boleh graduate. Jadi terpaksa, bukan terpaksa, jadi kita memang kena buat lah untuk dapatkan markah semua, untuk dapatkan lagi satu untuk dapatkan pengalaman lah. Bila kita dah biasa buat program-program macam tu, kita akan, bila di luar nanti, kita akan tahulah apa nak buat kalau ada program-program macam ni. Kalau kita jadi AJK, bila tak adalah kekok jadi macam tu. Okey. Itu saja ke? Ada lagi? Bolehlah share lagi apa yang awak rasa. Apa yang awak nak ceritakan, share je. Dari satu, manakan saya ni pelajar diploma Tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Jadi saya macam saya kena hantarlah saya punya hafalan tu biasalah. Cuma nak cari dia punya keselesaan susah sikit lah daripada kat kolej. Sebab kat kolej kita biasa kalau pelajar diploma Tahfiz ni, dia akan dekat masjid kan. Masjid untuk menghafal. Biasanya tu lah. Dia kat rumah dia macam suasananya tak ada sangat. Tak ada suasana sangat. Orang kata tak ada suasana lah. Okey, selama berapa minit yang awak bagi tahu kepada saya, awak ceritakan mengenai awak sem last, lepas tu awak ada kena buat program untuk awak graduate apa semua tu kan. Masalah kekurangan wang dan waktu sebagainya. Okay, dalam masa yang sama juga awak nak program tu berjalan dengan lancar. Betul? Betul. Okay. Memandangkan awak ada lagi nak cerita lagi dekat saya? Tak apa, cerita je. Kalau boleh. Nak cerita pasal kelemahan dalam subjek je lah. Antara saya macam kurang sikit dalam bahasa Arab. Jadi saya akan selalu bertanya kepada kawan saya, yang mana kalau macam dalam kelas saya macam tak faham sangat, saya akan tanya kawan, buat study group dengan diorang, tanya macam mana ni, macam mana tu. Diorang banyak membantu saya lah dalam pelajaran saya yang banyak menggunakan bahasa Arab. Jadi selain pada kawan, awak tak ada keluarga ke yang tolong awak dalam bahasa Arab ke? Awak tak ada? Tak ada. Saya banyak study group dengan kawan-kawan saya je lah. Diorang banyak tolong saya dalam tu. Okay. Dalam selain pada kawan, keluarga, adakah orang lain yang tolong awak? Ada juga. Macam yang masalah saya sebelum ni, walaupun orang kata kekasih tu ada macam dalam bukan mengacau, dia macam mengganggu sikit, tapi dia banyak juga tolong saya dalam buat itu, dalam ajarkan ni. Adalah. Itu sajalah. Itu saja. Okay. Pada sesi kali ni kita telah membincangkan dengan panjang lebar masalah yang benar-benar mengganggu Azizi, iaitu masalah stres belajar dalam pandemik COVID-19 ni lah, di mana awak rasa terganggu belajar melalui dari rumah dengan rangkaian internetnya tidak berapa elok, dengan gangguan girlfriend tidak faham masa awak untuk belajar kan. Tapi itulah, dengan gangguan keluarga, sebab keluarga ni dia tak faham waktu belajar kita. Kadang-kadang
Dia sendiri macam maksudnya keluarga ni dia ada je masa untuk dia lah. Faham tak? Betul. Faham. Uh, Lepas tu awak merasakan sebegini semenjak pandemik COVID-19 ni, sukar untuk belajar dan payah untuk berkomunikasi dengan lecturer, susah nak belajar tak face to face kan. Betul. Keadaan ini menyebabkan awak rasa tertekan dan bosan dengan terperap di rumah sehingga boleh menyebabkan kadang-kadang kita boleh kalau duduk dalam bilik atau rumah saja sehingga kita boleh sakit kepala. Depressed. Sakit kepala. Kemurungan. Kemurungan. Depression tu agak jauh sikit lah pada Kemurungan. masalah sekarang ni lah kan. Ada kalanya awak terfikir untuk berputus asa dalam pelajaran, tapi awak cuba balik kembali untuk kembali bersemangat lah dalam pelajaran. Okay. Jadi ini adalah antara apa yang kita bincangkan pada kali ini. Nampaknya awak belum lagi dapat mencari jalan penyelesaiannya kepada permasalahan yang ini yang kita bincangkan lah. Oleh kerana masa tidak mencukupi, apa kata kita sambung sesi pada sesi yang akan datang. Jadi pada sesi yang akan datang kita akan menyambung perbincangan mengenai permasalahan ini dan sama-sama kita mencari jalan penyelesaian. Okey? Okey, baiklah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.